Saya baca warkah Dr. Tashdijan kepada yang amat berbahagia Perdana Menteri, cukuplah Abah, anak-anak derita, dengan cukup teliti. Walaupun ia bukan ditujukan kepada saya sebagai Ketua Pengarah Kesihatan, saya perlu faham apa yang anggota KKM ini cuba sampaikan. Tidak kiralah apa pangkat, grade atau profession mereka. Saya terfikir juga apabila dikatakan doktor adalah seorang pakar KKM. Secara terus, ia lebih menarik perhatian semua pihak untuk membacanya. Seorang doktor pakar di KKM pastinya beretika dan mempunyai kredibiliti. Itu yang saya harapkan daripada pakar KKM. Saya harus akui doktor, saya merasa kesal. Dalam warkah tersebut, jelas doktor telah mendedahkan identiti seorang pesakit kepada umum dengan merujuk kepada seorang individu ternama di Sabah yang dimasukkan ke hospital Queen Elizabeth HQE. Untuk makluman doktor, ini adalah menyalahi tata etika seorang doktor perubatan. Kerahsiaan pesakit adalah menjadi keutamaan bagi profesion perubatan. Kerahsiaan pesakit adalah menjadi keutamaan bagi profesion perubatan dan KKM sentiasa menekankan perkara ini. Saya harapkan ini bukanlah satu kebiasaan yang doktor amalkan, kerana KKM sememangnya bergantung kepada pegawai perubatan pakar untuk mendidik pegawai perubatan dan pegawai perubatan siswazah. Doktor juga agak arif dengan selok-belok di HQE. Namun kemungkinan perlu menyemak kembali protokol mengendalikan pasien under investigation yang disahkan COVID-19 ke hospital COVID-19. Kes yang sememangnya telah disahkan status jangkitan sebagai positif COVID-19 dan didapati stabil akan dimasukkan terus ke ward COVID-19. Protokol yang sama digunakan untuk semua kes tanpa mengira status kes dalam masyarakat. Kemungkinan ada berlaku situasi di mana kes perlu menunggu katil dikosongkan di ward COVID-19. Ini mungkin berlaku dari semasa ke semasa. Sememangnya jumlah kes COVID-19 semakin menaik, terutama di negeri Sabah. Data-data kes harian saya sendiri yang bentangkan setiap hari di pelbagai platform, termasuk di mesyuarat harian bersama Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri dan juga sidang media COVID-19 sekitar pukul 6 petang. Kini kedua-duanya dijalankan secara video conferencing. Saya juga telah menerangkan tindakan-tindakan yang dilakukan kerajaan bagi memastikan terdapatnya kapasiti ujian di makmal-makmal, peningkatan jumlah katil bagi kes-kes COVID-19 agar ia mencukupi pembelian peralatan dan pengagihan alat bantuan pernafasan, ventilator dan sebagainya. Lihat saja infografik yang saya muat naik, amat mudah untuk difahami. Pada awalnya, petugas di Kota Kinabalu digerakkan untuk membantu hospital di daerah timur Sabah serta pusat-pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Kemudian KKM gerakkan pula petugas kesihatan daripada seluruh negeri ke negeri Sabah. Mereka turut ditempatkan di hospital-hospital di Kota Kinabalu bagi menggantikan lompong keperluan petugas di Kota Kinabalu. Sememangnya tidak dinafikan ia lebih mencabar apabila petugas kesihatan juga dijangkiti COVID-19, sama ada daripada komuniti, tempat kerja, rakan setugas atau semasa pengendalian kes COVID-19. Mereka perlu dimasukkan ke hospital untuk rawatan dan kontak rapat perlu dikuarantinkan. Namun begitu, pujian harus diberi kepada pihak pengurusan HQE dan juga JKN Sabah. Pelan mobilisasi diteruskan, perkhidmatan berjalan dan situasi dijangka bertambah baik. Petugas kesihatan terus cekal bertugas sementara lebih ramai pasukan bantuan perubatan tiba. Pandangan doktor mengenai stok personal protective equipment PPE adalah bernas. Perancangan awal perlu dibuat dan stok perlu dipantau rapat. KKM terus memastikan adalah mencukupi di semua hospital seluruh Malaysia termasuk di HQE. Juga saya lampirkan untuk tatapan status stok PPE untuk negeri Sabah. Kelulusan pusat telah diterima pada 2 Oktober 2020 bagi permohonan perolehan secara darurat untuk PPE bagi negeri Sabah. Semuanya telah dirancang baik oleh agensi pusat, KKM dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sistem pangkalan data pusat
yang kita bangunkan semasa gelombang 1 dan 2, COVID-19 telah mengajar kita untuk lebih bersedia. Saya bersyukur kerana KKM tidak sendirian dalam usaha ini. Malahan mustahil bagi KKM bergerak sendiri menangani COVID-19. Agensi-agensi pusat yang lain telah bergerak seiring dengan KKM. Terlalu banyak pihak jika hendak saya sebut satu persatu. Begitu juga kerajaan-kerajaan negeri sehingga ke peringkat daerah, pihak swasta, badan bukan kerajaan, NGO, badan-badan pertubuhan dan semua lapisan masyarakat. Semua pihak bersatu hati melandaikan Keluk semasa gelombang kedua. Namun kita boleh buat lebih baik lagi. Saya seru semua pihak, janganlah kita terus menunding jari, salah menyalahi. Marilah kita fokuskan tenaga dan usaha kita dalam menentang musuh kita yang sama, iaitu COVID-19, sambil kita berdoa dan bertawakal kepada Ilahi.